A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian melainkan yang beriman dan beramal soleh dan yang menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallam taslima. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdi wa ala kulli syai'in qadir. Adik kakak sekalian, kita sambung ya. Semalam kita sambung dalam siri untuk memajukan diri mengikut ilmu daripada Nas dari Al-Quran maupun daripada sumber-sumber dunia yang diseragamkan saya dengan ayat-ayat Nas. Semalam saya beritahu tentang gap analysis. Saya percaya itu Kurt Lewin model tak kisahlah. Tapi itu gap analysis, ke mana kita nak tuju itu. Saya baca tadi surah Al-As itu ialah bahawa ikut masa semua orang rugi melainkan yang beramal soleh dan menasihati dengan kebenaran dan dengan sabar. Jadi ini usaha Cina APEC ni ke arah itu, menasihati diri dan kaum Melayu, saudara mara inna mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman ini tidak kira apa bangsa adalah bersaudara. Dan wajib kita menasihati dengan kebenaran, dengan sumber bil haq, bukan dengan kepalsuan atau berita angin ya. Ini ikhtiar darurat ni, sudah ikhtiar ke belum? Tak tahulah saya, tak ada TV sini di Sabah ni. Kawasan paling panas seluruh Malaysia. Padahal Vietnam tu kosong belaka ni. Itulah Pep dah cakap. Saya dapati 6 tahun saya menjelajah seluruh Vietnam, sentiasa disajikan dengan teh pahit dia, paling pahit dalam dunia. Tapi bila minum tu rasa badan tu segar. Dan amai-amai mereka kurus-kurus belaka. Mungkinlah itu antara minuman kesihatan. Dan saya pun di sini pun makan sekali sehari saja. Dan lepas minum kopi dan mentega sikit ke, saya minum apple cider. Sikit aja apple cider vinegar dalam, lepas tu letak air. Itulah teman saya sepanjang malam. Mengapa saya makan sekali sehari? Semua itu kerana jaga kesihatan, kerana imuniti diri itulah yang boleh mengalahkan apa jua penyakit. Itu sains, itu fakta, itu bukan fitnah. Yang lain itu fitnah. Yang lain itu kata statistik tu membahayakan kita, itu fitnah. Kerana imuniti diri itu, alhamdulillah, itu fakta yang kita tahu. Sekarang kita pergi pada satu tajuk. Selepas tajuk semalam gap analysis, iaitu di mana kita berada, ke mana kita nak pergi, dan apa kita harus lakukan untuk sampai sana, dan apa yang boleh halang kita daripada sana. Pagi tadi saya bawa pula tajuk, apa tajuk saya bawa tadi? 7 habit, iaitu 4 kuadran. Lakukan apa yang penting, bukan terdesak. Penting pertama, akidah. Kedua, kesihatan. Sudah selalu beritahu dah. Ketiga, sepatutnya Edward de Bono tentang lateral thinking. Lepas tu saya akan pergi sekali lagi pada Aries report tentang be different. Lain dari lain lebih baik daripada lebih baik. Jadi Aries dan report itu, dia Aries dan Jack Trout, dua guru ni ada ilmu tentang positioning. Main catur, position bidak itu amat penting. Kadang bidak tu askar biasa saja, tapi kita tahu position tu boleh kalahkan musuh. Ini kita mesti tahu. Mesti ada ilmu itu ya. Tapi itu saya letak belakang sikit. Benda asas ini sekarang Stephen Covey ada 7 habit. Saya teringat satu habit lagi namanya circle of control.
Circle of control ni adalah satu bulatan kita lukis. Ni konsultan sentiasa lukis benda-benda yang mudah untuk kita faham dan tumpu ya. Itulah namanya konsultan, pakar, kita bayar mahal. Kita bayar mahal sekarang Apek akan ajar kamu. Lukis satu bulatan atas papan putih ke papan hitam. Dalam bulatan itu namanya circle of control, iaitu bulatan kawalan. Luar bulatan itu ialah circle of non-control, bulatan di luar kawalan kita. Apa maksudnya? Bermaksudnya, dalam hidup kita ada dua medan. Satu medan yang kita boleh kawal. Apa tu yang kita boleh kawal? Apa dia? Lepas tu ada perkara yang kita tak boleh kawal. Apa benda yang kita tak boleh kawal? Tapi kita boleh pengaruhi. Rahsia kejayaan diri ialah dia tahu apa yang dia boleh kawal dan apa yang dia tak boleh kawal tapi boleh pengaruhi. Ya. Macam kita naik kereta lah. Kita naik kereta dulu kan jalan dua hala, bukan macam highway toll di mana tak ada kereta daripada hala menghalakan kita berlawanan. Bila kita nak potong kereta ke apa ke, kereta bertentangan itu mungkin laju atau mungkin kita nak bagi dia amaran. Soalnya, apakah kereta itu dalam kawalan kita ke tidak? Jawapannya tidak. Kita hanya kawal apa? Kereta kita sendiri. Jadi kalau kereta kita nak bawa cara something, nahas. Tapi kalau kereta sana bawa cara something, dia libatkan kita. Apa kita boleh buat? Boleh tak kita marah dia? Tak boleh. Kamu cuba marahlah, kalau orang tu marah balik macam mana? Ya? Bukan dalam kawalan kita. Boleh tak kita pengaruh dia? Boleh. Itu sebab kita naikkan lampu kita, naik sikit-sikit, jangan pung habis naik kan. Macam mana nak kawal orang? Jadi kita persuade orang, kita nak influence orang, kita naik sikit-sikit. Moga-moga orang tu akan jangan laju ke atau jangan memotong. Tapi katakan dia nak memotong juga, dia hilang kawalan diri dia, dia marah. Apa kita harus buat? Kita lawan balik, kita melata, kita mengamuk. Apakah itu membantu keadaan? Menurut teori ini tidak. Tetapi kamu kena lihat pada bulatan anda. Apa yang awak boleh kawal dalam diri itu? Apa yang boleh kawal? Perasaan kamu. Perasaan kamu, ketenteraman jiwa kamu, kamu boleh kawal. Kemarahan kamu, kamu boleh kawal. Kalau kamu tak boleh kawal, kamu hilang kawalan dalam kontrol. Luar tu kamu tak boleh pengaruh orang lah. Itu sebabnya Dr. Mahathir Mohamad saya nampak. Dia boleh kawal tu. Pernah saya tengok dia dalam parlimen, itu mengejutkan saya. Cara dia disembuh oleh Lim Kit Siang, Kapal Singh, Hadi Awang. Masa itulah Mak Sabu ke siapa ke. Yang penting saya tengok Mahathir ni, dia tak hilang kawalan. Dia tenang saja dia jawab. Terpelanting orang lain. Saya tengok dia berdebat dengan Anwar Ibrahim masa hentak meja tu. Bukan saya nampak, orang cerita pada saya lah, rawi agak Hasan. Bagaimana Mahathir boleh duduk, dia tenang, dia dengar, lepas tu dia cakap ayat pendek aja. Kamu tidak sesuai. Itu aja. Jadi orang lain tu yang boleh hentak meja tu tak guna, you hilang kawalan. Jadi circle of control tu maksud control what you can control, iaitu diri kamu, perasaan kamu. Boleh tak dalam satu tingkah laku dengan orang, kamu nak kawal orang, boleh tak awak buat sesuatu yang boleh mengubah keadaan? Itu maksud circle of control. Bolehlah kamu kawal paradigma kamu. Itu lagi satu habit, paradigma. Tapi ini semua pada ibu inilah. Ibu hukum tu, mengawal diri. Bila kita baca ayat-ayat Quran pun, dia banyak mengawal diri. Kita selawat tu pun untuk mentenangkan diri kita. Kita baca Fatihah. Tengok, lihat dalam Al-Fatihah tu. Malik Yaumiddin. Itu untuk beritahu kamu, Allah lah menghisap kamu nanti. Yang lain tu jangan risau. Allah akan hisap dia. Jadi kamu tak jadi marah lah kat orang tu, kerana dia pun akan dihisap. Kamu tak jadi marah kat Dajjal lah. Ya? Kamu terima kasih kepada Dajjal kerana kamulah orang Islam makin sedar. Umat dunia, bukan umat Islam pun. Umat dunia makin sedar. Tapi ada ramai yang sedar tu, jangan maki dia babi ke apalah. Babi tak berdosa. Ya?
babi itu saya terpaksa pertahankan. Bukan saya bukan pertahankan Cina, makanan Cina ke apa. Tapi babi dan anjing dan ulat dan cacing dan biawak itu dan monyet itu adalah binatang-binatang ciptaan Allah yang tak berdosa, yang berguna bagi kita. Jangan kita bunuh dia, jangan kita maki dan caci dia. Jadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadat. Hanya kepada engkau kami minta tolong. Itu ayat amat sejukkan hati. Itu sebab kepada saya bila saya memeluk Islam, bukan revert itu saya terangkan, itu revert to Kristianisasi tu. Itu perkataan Kristianisasi. Bila saya peluk Islam itu, membaca ayat-ayat tadi dan Fatihah itu memang mengandungi seluruh Al-Quran, ya. Dan memang ayat sedemikian itu menyedarkan kita tentang prinsip circle of control. Anda boleh kawal diri anda boleh kawal suara anda. Masa saya punya video tu jadi viral, saya tidak kawal orang, saya kawal diri saya, perasaan saya tak maki Cina, saya tak maki gangster, saya tak maki, ada maki Melayu tak ada kan, ada maki polis tak ada, saya bagi nasihat, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saya kata kenapalah orang kita tak boleh bersatu, dia masalah dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yuridu aidaka fa innahu wallazi aidaka bin nasri bil mu'minin allafa baina qulubihim. Kita, orang berpaling daripada kita, dia beritahu Nabi, kalau mereka berpaling, kalau pertolongan Allah datang, kalau manusia tak ikut kamu, cukuplah Allah bagi kamu. Kamu kumpul semua harta, subsidi ke, projek ke, Sogok ke, Makau ke, duit ke, satu MDB punya duit ke, kamu tak boleh satukan hati manusia. Walakinnallaha halafa bainahum, hati manusia. Dan rahsia ada dalam ayat itu, iaitu dah tak ada benda lah hati orang mukmin ni. Orang mukmin dah surrender semualah, kena pandemik ni, kena lockdown ni, harta dia dah semua habis dah. Masa tu izzat daripada Allah, keramat daripada Allah, kuasa Allah, tiba-tiba boleh bersatu. Kerana hati mereka dah tak ada. Walakinnallaha alafa baina qulubihim. Itulah ayat mu'alaf. Alafa baina qulubihim. Itu ayat tinggi tu. Kalau orang kata saya Cina mu'alaf itu ayat tinggi tu, makam tinggi. Kalau saya panggil saudara Melayu mu'alaf, makam itu tinggi. Allah walakinnallaha halafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayuhan nabiyyu hasbakallah wa man tawakkal minal mu'minin. Wahai nabi, ya ayuhan nabiyyu hasbakallah, cukuplah Allah bagi kamu. Apa maksud hasbunallah? Cukup. Orang yang baca itu, dia walaupun tak ada duit, hutang duit, serah semualah ke alum ke ceti ke, dia dah, Allah bagi dia kekuatan. Itu circle of control. Bila kamu boleh kontrol diri anda itu, anda boleh kawal, pengaruhi keadaan. Kerana semua itu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu ayat circle of control tu. Semua telah dikuasai oleh Allah. Masya Allah, dikandaki dia. Bila kita masuk kebun, ucaplah Masya Allah la quwwata illa billah. Bila tengok pisang semua menguning, hijau, pernah tengok tanaman, tengok ikan di kolam semua dengan baik, Masya Allah la quwwata illa billah. Ini kuasa Allah. Walaupun kita pandai, walaupun kita tahu, saya belajar tentang ikan tilapia, walaupun saya belajar tentang kuman ke, kulat ke, virus ke, saya kata Masya Allah la quwwata illa billah. Kerana Allah boleh datangkan kulat tu, pak sekejap saja kat pisang kamu tu, habis kuning semua, kamu kena cantas pun mengucap juga Masya Allah la quwwata illa billah. Allah akan bagi ganti. Saya pernah tengok tanah merata lah di sampai di China sehingga Rusia. Saya pernah naik kereta Trans-Siberian tu 3 hari 3 malam daripada Moskow ke satu tempat Novosibirsk, itu Siberia baru. Kerana ada seorang tuan rumah tu tulis jawab email saya, kerana saya tak ada kawan di Rusia. Saya tulis email merata, seorang ibu Tatar. Tatar ni keturunan Islam ni. Dia tulis anak perempuan ni, anak dara dia, umur 10 tahun ke 11 tahun masa itu, bahasa Inggeris. Saya pun tak tahu kat mana. Rupanya jauh kereta api 3 hari 3 malam. Jadi masa kereta api itu, orang Rusia cukup baik hati, cukup nak sembang kita walaupun kita tak boleh ruski spasiba. Kita cakap niet, tak boleh niet. Ruski, niet, tak boleh ruski.
So kita cakap dengan tunjuk pasport. Dia bagi saya seorang pelayan kereta api lelaki yang North Korea. North Korea dan Rusia ni kawan baik. Komunis. Ya. Jadi dan tahu tak pasport kita boleh masuk North Korea. Satu dunia tak boleh masuk North Korea, Amerika lagi tak boleh masuk, Rusia boleh masuk, Malaysia boleh masuk. Saya terkejut. Tapi silap aku tak masuk North Korea nak jumpa Kim. Aku nak jumpa Kim sangat tu. Nak bagi dia perisian saya. Tapi atas kereta api tu, saya tunjuk pasport saya. Ini cerita musafir sikit lah. Mahal tu makan di Rusia. Mahal. Jadi saya bajet lah ya. Kita musafir, bajet. Beli kacang sikit. Ada kawan tolong belikan saya tiket. Allah rahmat, Allah berikanlah dia hidayah. Banyak orang Rusia jadi kawan saya ya. Nyonya Rusia pun cantik-cantik ya. Blond belaka. Terlalu cantik, ini masalahnya ya. Orang Tatar, orang Kazakh, orang Rus, orang Ukraine, Belarus dan sebagainya. Belarus makna putih Rusia, putih saja orang dia. Jadi ada orang North Korea tak boleh cakap Inggeris. Jadi macam mana saya cakap ni, saya tunjuk pasport saya. Okey, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, saya tunjuk. Lepas tu dia masuk dapur, dia keluarkan sup untuk saya, sup dengan roti for you. Dia tunjuklah isyarat body language untuk saya minum. Tengok, rezeki lah, itulah orang tak tanya saya macam mana awak dapat rezeki, awak jalan tak ada duit ke apa. Itu cara Allah berikan rezeki. Mana circle of control saya tak boleh beritahu orang, bagi aku makan, aku musafir ni, tak boleh. Kerana di luar kawalan kita. Tapi kita boleh kawal diri kita, jiwa kita, roh kita. Jadi seorang yang baik. Jadi seorang yang memakmurkan orang. Jadi seorang yang meriangkan, mesra dalam pergaulan. Jadi orang pun suka kat saya. Ramai amuan suka saya. Pertama sekali lah saya sampai Rusia tu, blond cantik-cantik ajak saya keluar. Pergi dating, pergi tengok konsert, pergi tengok opera, tengok ballet. Itu pertama kali lah saya pergi opera. Dia tanya, saya mengajar bahasa Inggeris lah di universiti. So ramai, 90% perempuan. Lelaki pergi perang, jadi askar. Jadi saya tanya, mereka tanya saya, pernah tak tengok opera? Tak. Jom. Dia jemput saya. Baguslah. Ramai tu, tapi jauh sangat lah. Mereka nak saya tanya, kalau orang kahwin awak ni macam mana? Awak nak mari tak Malaysia? Dia dah tak mau. Habis macam mana? Dia nak suami dia duduk di Siberia yang minus 30 darjah Celsius waktu sejuk. Jadi, tapi dalam kereta api tu, masa jalan-jalan dalam kereta api, saya tengok ada orang tu macam Eskimo tau. Kat salji tu, dia boleh buat lubang dalam salji tu, dia duduk tepi lubang tu nak tengok. Dia nak tangkap entah apa. Mungkin dia nak tangkap ikan ke, saya rasa serigala laut lah. Serigala laut ya. Jadi, rezeki tu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini kuasa Allah. Itulah sekian saja saya dapat sampaikan. Tujuan saya sampaikan semua ini ialah supaya ilmu, kerana saya dapati masyarakat kita terlalu dilemahkan oleh kerajaan. Konsep bumi putra telah diselewengkan, masyarakat subsidi. Ini jadikan kita sama ada taksub atau takut kepada dia. Ini sudah membawa kita ke satu tahap yang amat dicabar. Makanan kurang, kerja kurang, kesihatan kurang, ketakutan banyak, takut kepada Allah. Kita dah lihat sekarang sejauh mana iman orang kita ni. Bila pergi masjid, dia suruh tutup, tak ada protes. Protes lah, tapi tak kuat protes itu. Kalau zaman Nabi, kalau zaman Khulafa Rashidun, kerajaan jatuh. Kalau zaman Khalifah Rashidun, zaman Khalid bin Walid, zaman Saluddin Ayub, kerajaan boleh jatuh. Boleh bangkit. Orang Islam tu kata tak boleh. Kita tak boleh kompromi. Wilayah Islam dimasuki Dajjal. Tak boleh. Makkah dan Madinah tak boleh dimasuki Dajjal. Jatuh. Mereka dah tak ada orang beriman. So bila disuruh renggangkan sembahyang tu, hal kita tengok orang duduk kapal terbang berjam boleh, duduk restoran buka pelitup boleh, masjid tak boleh. Ini penipuan atas diri kamu. Orang bagi you a bad deal. Tapi ini circle of control lah. Kamu tak boleh pergi tampar
mufti, kamu tak boleh pergi tegur dia begitu. Dia orang tinggi, dia ada upah. Kita ada apa? Kita ayat Arab apa tahu. Tapi kita boleh kontrol diri kita. Marilah kita pergi sembahyang Jumaat sendiri. Mari kita pergi dataran merdeka 40, 100, 200. Ni kena saman ni. Saman itu nak takutkan kita tu. Itu dalam circle of control kita. Dia tangkap satu orang saman, dia harap semua lari. Itu cara modus operandi polis. Dia tangkap satu, dia semua orang lari. Itu Sunza ajar pun. Percayalah, kalau saya sembahyang dengan 100 orang, dia tangkap satu tu, saya nak tengok 100 lari lah. Boleh lari, tapi saya takkan lari. Kenapa saya tak lari? Kontrol tu diri saya. Saya telah diuji dan saya tahu la haula wala quwwata illa billah, inna ilahi wa inna rajiun. Alhamdulillah. Masa polis tangkap aku ucap alhamdulillah. Polis tu menangis. Ada seorang SB tu, dia menangis. Dia toleh air mata dia keluar. Ada keyword dia lah. Kita dengan orang Melayu ni ada berapa keyword. Awak cakap aja dia menangis terus. Saya cakap adalah, nantilah tengok ya. Tapi bagi orang Islam, dia ada circle control tu, iman tu dia dah tahu jaga. Dan iman ni kamu tak boleh isi, kamu kena isi la ikrah fiddin, katabaina rusydi minal ghai. Tidak ada paksaan di dalam agama, datang cahaya hilang kegelapan. Apa tu cahaya? Nurus samawati wal ard, nur ala nur. Apa itu nur ala nur? Waalaikumsalam semua. Walaupun tak perlu mengucap salam dan 3 perkara, orang tengah berucap, orang tengah makan, orang tengah apa ke, tapi tak apa, salam itu bagus. Zaman ini salam itu bagus, tak apa, saya jawab juga. Ini santai ni, ini santai. Waalaikumsalam kepada semua. Ada apa nak tanya, boleh tanya. Jadi apa hamba royak tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa kita dalam iman kita ni, bila kita dah sedar tentang Allah, nurus samawati wal ard, itu bukan magic. Cahaya ini adalah ilm. Alamal insan nabi qalam alamal insan nama lam ya'lam. Jadi bila baca ayat tu kena faham maksud dia. Itulah cahaya. Al-Quran ini cahaya. Hidayah itu cahaya. Bila kita faham sesuatu perkara ilmu yang saya beritahu tentang komputer itu cahaya. Bila saya belajar tentang virus itu cahaya. Tak boleh kamu jahil, murakkab. Bila kamu nak lawan apapun makhluk Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nampak tu? Aku berlindung dengan Tuhan al-falaq. Itu mengajar kamu tentang falaq lah. Tentang alam lah. Min khalaq. Tentang apa daripada makhluk lah. Bila Allah cakap apa pun, watini wazaitun waturi sini. Hari ini saya belajar tentang kenapa Allah sebut atin waturu sini. Ada satu tempat di Ethiopia, itu tafsir lain. Khalaqal insana min ahsani taqwim. Nabi Adam itu menurut satu tafsir pendapat datang dari Ethiopia. Dan dia ada kata khalaqal insana min ahsani taqwim. Taqwim berdiri tinggi lah atas gunung tu. Mungkin itulah Adam tu. Nabi Adam tu macam syurga. Summaradana wa asfala safilin. Lepas tu kamu diturun paling rendah. Di Ethiopia ada satu tempat, Gunung Thur ke apa. Lepas tu yang paling rendah tu, itu mungkin Nabi Adam diturunkan. Menurut satu pendapat, bukan tafsir. Ini pendapat orang yang bukan usuluddin. Saya kaji sampai tahap tu. Siapa boleh terang tentang ayat tu. Jadi masih saya mengkaji lagi. Kenapa kita kaji semua ni? Kenapa Ibn Rushd kaji sampai Aristotle? Kenapa Ibn Sina kaji sampai Aristotle? Sehingga terbangkit Eropah dalam Renaissance, dalam cahaya sebenarnya, enlightenment daripada Islam. Kata baina rushdu minal ghai itu ayat yang membawa Eropah keluar dari kegelapan gereja Pope Vatican City Katolik yang menjadi Ad-Dajjal, yang antara Ad-Dajjal tu Pope, orang kata Dajjal tu Pope tu, ya dari satu tafsir itu betul. Ya. Jadi kenapa kita baca semua ayat tu? Kerana bila kita baca semua ilmu alam ni semua, kita akan nampak synchronicity, singularity orang panggil. Theory of everything. Dan semalam saya ada quote satu daripada Ahmad Haitham ke apa tu, yang seorang alim, yang pengkaji sains, yang menjadi bapa kepada metodologi sains. Metodologi sains, cara kita buat empirical, cara kita buat observation, kita belajar dalam tingkatan 1 buat itu. Pelupurnya seorang alim Islam, nama Ibnu Haytham. Boleh tengok. Ini sejarah. Jadi ilmu itu berikan kita kesedaran. Rupanya
Yang datang cahaya ilmu ni semua Islam. Tapi sekarang mana? Virus. Bill Gates bukan Islam. WHO bukan Islam. Fir'aun bukan Islam. Jadi, macam mana nak cari balik sumber Islam tu? Itu wajib. Itu fardu kifayah. Kerana bila kita cari sumber ilmu tu, ilmu evolusi sekarang saya kaji. Apakah manusia datang daripada binatang lain dan sebagainya. Saya kaji balik ayat Al-Alaq, ayat tiup roh, ayat daripada tanah. Saya kaji. Orang takut. Saudara, sampai bila kita nak takut yang bukan-bukan yang selain dari Allah? Ini makhluk Allah, Allah jadikan semua. Kamu takut itu sebenarnya syirik. Seolah itu selain daripada Allah. Itu menunjukkan kamu tak faham Al-Furqan, Al-Mizan, Ayatul Mubin. Ya, saudara tak baik kaji. Ibn Rushd kata, sesiapa yang tak boleh faham usul falsafah, jangan kaji. Ini untuk orang yang boleh kaji. Kalau kamu tak boleh kaji, cukup kamu 5 rukun, 6 rukun, iman, 5 rukun, sudah. Bila orang solat, ikut saja, taklid saja. Biar orang yang boleh fikir tentang usul, falsafah, memikirkan. Ini saya, alhamdulillah, nak ingin jadi ahli falsafah. Macam Ibn Rushd. Biiznillah. Jadi saya kaji, tak berhenti kaji. Dan kepada saya percaya, rezeki datang pada orang yang mengkaji. Ibn Haytham menyatakan, saya mengkaji sains kerana saya nak dekat diri kepada Allah. Dan inilah circle of control kamu. Kamu boleh kawal diri kamu untuk mengkaji. Orang lain tak boleh. Kamu tak boleh influence orang lain. Orang lain syirik ke, fasik ke, bukan kawalan saya. In antum ilan nadir. Kamu tidak bukan hanya pemberi amaran. Abasa wa tawallah. Allah telah ditegur, Nabi telah ditegur oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW ditegur bahawa bukan kamu menentukan hidayah Allah. Jadi, dengan sikap yang betul, fahaman yang betul, baru orang kaji. Orang yang dah faham usuluddin, baru dia kaji falsafah lain. Ibn Sina faham usuluddin, Ibn Rushd faham usuluddin, Imam Ghazali faham usuluddin, Ibn Farabi faham usuluddin, Ibn Khaldun faham usuluddin, Ibn Khin faham usuluddin, baru dia kaji bahasa Latin, bahasa Yunani, falsafah yang Tuhan-Tuhan berhala itu. Dia kaji Nabi Ibrahim, dah faham tentang perjalanan alam itu, baru dia boleh tackle itu berhala. Saya dah tahu tentang usuluddin, dengan izin Allah, saya tackle ini virus, supaya tidak goncang kita punya iman. Virus ini siapa jadikan? Allah. Virus ini siapa jadikan? Allah. Itu lab kat Wuhan, siapa jadikan? Allah. Yang dia guna virus tu pun Allah punya. Vaksin siapa jadikan? Asalnya Allah. Dan manusia dapat ilham dari Allah kerana dia ambil separuh daripada virus, dia lemahkan virus tu. Itu cara dia buat vaksin. Kenapa lama berbelas tahun nak cari vaksin AIDS? Tak boleh. Kerana kamu ambil kuman AIDS tu, kamu nak lemahkan dia, dia payah lah. Air mani tu kau ambil, kamu boleh lemahkan air mani tu, kamu boleh cacatkan haiwan tu. Tetapi kamu tak boleh cukup susah nak jadi chip tu. Dia susah payah, dia halus. Lepas tu dia ada kesan. Kesan sampingan. Pasal dia ada elektrik lah. Macam mana elektrik ni terjadi? Matahari dari barat ni. Macam mana ini terjadi? Ya. Orang tak nampak elektron tu kan. Macam mana dia pisahkan elektron tu? Tapi dapat pisahkan, dia banyak benda tu untuk supaya dia sampai ni on switch, lepas tu bayar tenaga nasional. Itu air tu tak jadi-jadi tu. Padahal ada air bawah tanah. Ya. Jadi ilmu ni perlu. Ilmu ni cahaya. Bagi seorang Islam yang memahami ilmu sains, adalah seorang yang merapatkan orang lain kepada Allah. Itu sebab Ibn Sina, Ibn Rushd, zaman kegemilangan Islam, lagi orang Islam kuat iman. Lagi masa saya mengajar, saya pergi mengaji baru tadi ya, tengok tentang Osmania, kekhalifan Osmania, bagaimana dia berkembang tu. Dan kita tanya, mengapa dia kuat berkembang? Mengapa Byzantium boleh jatuh? Mengapa Parsi boleh jatuh? Mengapa Rom boleh jatuh? Dan Itali hampir jatuh kerana Sultan Mehmed tu meninggal dunia. Meninggal dunia, dan mereka dah tawan satu pekan di Itali tu, tak sampai logistik untuk backup, terpaksa undur balik. Dan lepas tu dia buat perjanjian dengan Rusia, tak jadi tawan Itali. Dia fokus pula kepada Afrika Utara.
Dia masuk melalui Sepanyol. Jadi sejarah itu kita kaji dan kita fikir dari banyak sudut. Kita fikir, tapi kita tertanya bagaimana Islam tu tiba-tiba boleh melanda. Lepas tu Baghdad jatuh di tangan Mongol tu, Mongol pula masuk Islam. Bagaimana itu boleh berlaku? Ya. Jadi sekarang kita bertafakur atas pandemik ini. Ya. Dia darurat ke tidak ke. Saya percaya orang Islam ni, kita mesti ingat satu ayat dalam surah Imran, wa in tadawallau yastabil qauman ghairakum. Jika kamu berpaling daripada Allah, Allah akan datangkan satu kaum selain daripada kamu. Jika orang Melayu berpaling daripada Allah, Allah boleh bangkitkan satu kaum lain. Saya tak tahu kaum lain siapa, Cina ke, India ke, orang Iban ke, Kadazan, saya tak tahu. Tapi saya iman dengan ayat Allah ini. Kalau orang sebenarnya saya kelemahan orang Melayu kita ni kerana adat. Dia masih tak sedar lagi bahawa kebanyakan daripada fahaman dia tentang Islam itu adalah adat. Dibawa oleh masa dia kanak-kanak lagi, apa yang dia dengar tu semua masuk kat dia, apa yang dia hafal itu, dia main menghafal saja, tidak diisi dengan fahaman maksud. Itu yang tujuan saya nak beritahu dan saya harap ada orang lain boleh beritahu. Tak perlulah Cina Apek ni memberitahu. Ya. Bila dah tugas, orang kata, kenapa tiba-tiba Cina Apek ni masyhur? Saya dah kenal dia lama. Yalah dulu saya tengok semua okey aja. Saya tanya orang Islam, okey kamu? Okey bro, dia kata okey aja. Jadi saya tak ganggu lah. Tapi sekarang saya tengok tak okey. Mestilah bangkit seorang tu. Allah bangkitkanlah seorang tu. Bagi pasport dia tamat supaya dia balik. Bagi pandemik dia balik. Bagi dia buat video jadi viral. Ini semua kuasa Allah Ta'ala. Saya masuk ke macam mana? Saya selalu kata kalau saya dulu live 6 ekor je orang tengok. Sekarang 60, kadang 100, kadang 200, ada sampai 700 saya tengok. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini kuasa Allah. Kalau pandemik besok dah habis, baliklah Cina Apek pada Vietnam ke, Kazakhstan ke, Uzbekistan ke, Rusia ke, Afrika ke, Latin Amerika ke, New York ke. Saya akan balik musafir lah. Saya akan senyap balik lah. Mengajilah dengan cara saya. Ya. Tapi bila ini berlaku, saya tak mau live sangat. Ya. Tapi saya tergerak hati, saya kata kalau kamu tidak lakukan apa yang kamu tahu, tak sampaikan, macam mana awak nak jawab ke Allah esok? Sampaikan saja apa yang saya tahu. Jadi hari ini saya sempurna sampaikan Circle of Control, boleh Google Stephen Covey, ada 3 prinsip saya dah beritahu. First thing first, paradigm shift, anjakan paradigma. Itu anjakan paradigma saya akan bawa dalam sesi lain, mungkin besok pagi atau besok malam, tengok mood lah ya. Tengok cara kita zikir kepada Allah, Allah bagi izin ke tidak ya. Kalau timbul takabur tu memang saya tak maulah ya. Jadi iaitu paradigm shift itu boleh berlaku bila anda ada itu Edward de Bono tu, lateral thinking. Tapi semua yang saya cakap ni ada dalam Quran. Quran meletakkan paradigma sebenarnya kepada kita. Bila beritahu kita la haula quwwata illa billah, dia beritahu kamu tak ada kuasa Allah. Ya, dia kata atiullah wa atiur rasul. Ya, lepas tu rasul kan, lepas Makkah tu Madinah kan, kamu ikut nabi. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa rasul. Kamu ikut nabi, kamu akan selamat. Jadi itu paradigma kepada orang yang beriman. Orang tak beriman ni dia tak ada paradigma tu, dia mengaji benda tu sampai sesat. Kita mengaji tu, kita makin kuat iman. Itu cara mengaji sains. Cara mengaji komputer. Bila lihat sesuatu, kita fikir, sentiasa fikir. Daripada tauhid. Kenapa Allah jadikan macam ni? Kenapa Allah jadikan macam ni payah? Apa sebabnya? Jangan putus asa dengan Allah. Jangan kutuk makhluk. Kerana kutuk makhluk ikut sufi. Orang sufi ni, kalau kutuk makhluk, dia kutuk Al-Khaliq. Seorang sufi beritahu saya, jika Allah naikkan hijab daripada orang paling kafir dalam dunia ini, katakan Bill Gates lah, wallahualam, katakan Allah tarik hijabnya daripada hati dia, cahaya daripada hati orang paling kafir, paling Fir'aun, paling maha zalim, akan membutakan semua orang atas muka bumi. Ini kata tak tahu saya daripada hadis ke, wali Allah ke apa, saya terdengar tu. Jadi kita sangka baik. Macam juga orang kata, kalau bidadari itu turun, bidadari, bukan yang poda tau, ni bidadari betul lah. Qari ain kat Quran, dia turun, pengsan semua lelaki. Perempuan jealous lah semua, tapi semua lelaki akan pengsan dunia ni. Ini satu hadis ke apa. Boleh cek balik lah.
Penting ke saya nak sebut riwayat siapa ke? Selagi kamu diingatkan sesuatu yang memang Allah sahkan dalam nas, bahawa akhirat tu khairu tu ula wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam surah Duha kita baca akhirat tu jauh lebih unggul, lebih mulia daripada ini dunia. Orang yang baca itu sejuklah hati dia. Aku mati-mati syahid. Kalau kita akan pergi ke syurga, yakin tak dengan syurga? Kalau tak yakin, tu bukan Islam dah. Itu sebablah masjid tutup. Inilah masalahnya orang Melayu kita. Terlalu banyak adat. Terpaksa kita marah ni. Tolonglah kaji balik semua adat kamu. Apakah bertentangan dengan tauhid usuluddin ke tidak. Saya tak nak argue lah. Nak throw ke nak argue ke. Sorry lah, saya Cina lah. Tapi sebagai orang Islam, allafa baina qulubihim. Hati orang iman ni mesti bersatu. Kalau kita tak bersatu, watasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa in kuntum tu'minun. Jika kamu orang beriman, kamu mesti bersatu pegang pada tali Allah. Kamu berpecah belah, tanda kamu tidak bersatu. Kita diperintahkan tinggalkan majlis yang orang beriman tu berbalau. Kamu damaikan antara mereka atas sebut Allah, bangun sebut Allah. Bukan sebut la haula wal quwwata illa billah. Allah perintahkan berdamaikan antara dua, Allah wa Rasul perintahkan, damaikan antara dua sahabat yang bertelingkuh. Dia tak mau berdamai juga, bangun dari majlis itu sebab Allah dan tinggalkan majlis itu. Ini adab yang saya belajar dan itu saja yang saya tahu. Yang lain-lain punya pakai SOP ke, pakai mesyuarat agung ke, usul tergempar ke, usul tak percaya ke, saya kurang yakin lah. Itu luar dari circle of control saya. Aku liqauli haza astaghfirullahalazim wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi alaihi wasallam. Saya doakan keampunan untuk kita semua, hidayah dan rahmat dan rezeki kepada tuan rumah sini, dan saya minta supaya cahaya ilmu datang kepada kita semua, dan saya minta supaya diberkatilah syekh-syekh kita, ustaz-ustaz kita dan orang-orang pemimpin Islam di mana mereka berada. Kami ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.